إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي الشيخ بن عطاء الله السكندري شاء الله لهم الفاتحة. Kita nombor 33 no? 33 insya-Allah ke surat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaihi izlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana li wujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu khahirun. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 18, wa huwal khahiru fawqa ibadihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menguasai atas segala hamba-hambanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita bercakap berkaitan hijab. Hijab ni terdinding. Kita dengan muslimat kita tak nampak sebab dihijab oleh tirai. Ada tirai kita tak nampak lah muslimat. Kalau angkat tirai nampaklah. Hijab ni tuan-tuan ada dua. Hijab bangsa zahir, hijab bangsa batin. Mata ada mata zahir, ada mata batin. Ada mata zahir, ada mata batin. Mata zahir ni mata kita ni lah. Mata kita nampak. Skala yang zahir kita nampak insya-Allah. Tapi yang batin tak boleh dilihat dengan mata zahir. Dia dapat dilihat dengan mata batin. Mata hati lah kita kata senang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata tajuk ni lah kita bincang. Sebab mata hati ni tuan-tuan dapat melihat akhirat, kematian, kubur, dosa, pahala. Anta abdallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka, kata Allah, kata Nabi. Kau makna beribadat dalam keadaan kamu melihat Allah, memandang hati itu kepada Allah, bukan tengok mata kepala. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tak boleh melihat Tuhan kamu melainkan kamu mati. Bila mati baru dapat melihat Allah. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu mata mereka itu, muka mereka berseri-seri memandang akan wajah Tuhan mereka itu. Wujuh yauma idzin nadhirah. Maksudku ketika kita berada di syurga, muka kita berseri-seri. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka itu mereka memandang, pandang Tuhan di akhirat besok. Di dunia ni tak mampu.
Tapi ada orang duduk di dunia, dia boleh pandang Allah, pandang dengan mata hati. Mata ada dua, mata hati, mata zahir. Telinga pun ada juga. Telinga ni zahir, telinga batin. Telinga pun ada dua juga. Tuan-tuan perasan tak? Bila tuan-tuan tengah tidur, dengar orang azan, as-salatu khairum minan naum. Ada tak terasa hati tu teringat nak main masjid? Kalau ada, itulah bisikan di telinga hati kita yang ditiup oleh malaikat mulhim. Bisikan dia tu namanya, bisikan malaikat mulhim tu disebut oleh ulama-ulama sebagai apa? Sebagai apa? Dia panggil bukan ni, sebagai seruan daripada malaikat. Seruan daripada malaikat mulhim. Dia bisik di telinga hati kita. Dia bisik di telinga hati kita hingga kita teringin nak pergi ke masjid. Itu namanya ilham daripada malaikat. Bila kita gaya nak mangkit, dia main dengar bisikan. Awal lagi nak kalut pergi mana, baru azan qamat tak lagi. Tu bisikan setan. Bisikan tu nama waswasa. Ada dua telinga, telinga kiri, telinga kanan, telinga hati. Belah kiri tempat bisikan setan, belah kanan tempat bisikan malaikat. Begitu juga dengan mata kita. Kalau sekiranya mata hati kita terang, kita nampak tuan hak dan batil, dosa, pahala, syurga, neraka, baik, buruk. Benda ni benda gaib yang kita boleh melihat dengan mata hati. Jadi berbalik pada kitab kita, kata Syekh bin Athaillah, al-haqqu. Al-haq ni yang hak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Laisa bimahjubin, tidak boleh dihijab. Tak sepatutnya Allah Ta'ala ni boleh hijab, sebab tu Allah wujud, Allah tu ada. Dalil akhli tuan-tuan jelas sangat wujudnya Allah Ta'ala. Walaupun mata kita tak boleh melihat Allah, tetapi dalil-dalil yang ada keliling kita ni cukup jelas menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Langit dan bumi terang depan mata kita. Ini sebagai dalil, walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi mata hati kita yang terang yakin adanya Tuhan sebab dalil. Walau kita tak nampak tukang jahit tuan-tuan, tapi baju yang kita pakai menunjukkan jelas adanya tukang jahit, tailor. Walau kita tak nampak tukang buat rumah, tapi kita yakin rumah yang ada di depan kita mesti ada tukang dia. Kita tengok masakan yang ada di depan kita, sudah tentu ada tukang masaknya. Akal tak boleh terima sama sekali ada makanan tak ada tukang masak. Lampu menyala, kipas memusin, jelas nampak kita, hati mesti kata mesti ada karen. Akal tak boleh terima, kipas memusin, lampu menyala, karan tak ada. Tengah-tengah saya buat kuliah ni, lampu padam, karan tak ada. 5 minit nyala balik, buat karan baru ada. Tidak. Jelas dalil ada. Sehingga makna kata disebut oleh Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya mereka itu orang kafir ni, siapa mendirikan langit dan bumi, mereka pasti akan kata Allah. Maka dalil adanya Allah tu cukup terang. Tapi hati kita kelabu, hati kita gelap, kita tak boleh ingat Tuhan, kita lupa Tuhan. Kita derhaka pada Tuhan, kita tak taat pada Tuhan. Sebab nak pandang hati, ingat Allah, yakin adanya Allah di hati ni, hati nurani ni. Itu dia. Sebab itulah kata Syekh Ibn Atta, al-haqqu. Bermula Allah Ta'ala tu hak ni, nama Tuhan lah. Allah Ta'ala lah. Laisa bimahjubin. Tidak boleh dihijab. Nak didinding tak boleh. Sebab Allah tu ada. Tanda-tanda besar Allah ni cukup jelas. Tapi pasal apa manusia lupa Tuhan? Wa innamal mahjubu, dan sesungguhnya yang menyebabkan hijab anta engkau tak nampak dengan mata hati akan Tuhan itu
Apa yang sebab kamu tak nampak? Anin nazari ilaihi, daripada melihat kepada Allah. Kamu tak pandang hati kepada Allah. Mungkin hati kita ni tuan-tuan sekalian kelabu, tak ingat Tuhan, lupa Tuhan. Kalau hati kita terang, kita yakin adanya Allah. Tidak akan bergerak sesuatu melainkan dengan izin Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah tu wujud, makna kata wajibal wujud, yang wajib ada. Adapun ada yang lain ni diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil mumkinal wujud. Wajibal wujud hanya Allah. Lain semua mumkinal wujud. Sama wujud mungkin mawjud ba'dal adam, mungkin ma'dum ba'dal wujud, mungkin sayujad, mungkin al-murwa annahu lam yujad. Ini semua mungkin. Dulu tak ada, lah ada. Siapa bagi ada? Allah bagi ada. Itu yang kita baca wujud, qidam, baqwa, mukhalafah, semua tu. Jangan nafi satu pun tak boleh nafi. Kita nafi sifat 20, satu kita nafi, out, terkeluar pada Islam. Semua sifat 20 ni ada dalil-dalil dia tuan-tuan dalam Quran. Bukan ulama mereka ada. Semua ada dalil. Apa dalil adanya Allah? Ayat saya baca tadi. Dalil qidam huwal awwalu. Dalil baqa huwal akhiru. Dalil mukhalafah laisa kamitslihi syai'. Dalil apa lagi? Dalil qiyamuhu wal hayyul qayyum. Dalil wahdaniyah esa. Qul huwallahu ahad. Mana yang kata takdir? Dalil qudrat, innahu ala kulli syai'in qadir. Dalil iradat, fa'alun lima yurid. Semua ada dalil. Bukan ulama mereka, ulama ambil daripada hadis, daripada Quran, susun bagi kita senang faham. Jangan anggap ni rekaan ulama, bukan ulama mereka. Berkurun-kurun tuan-tuan sekalian. Seluruh dunia ni umat Islam dalam mempelajari dan beriktikad sifat 20 itulah. Sifat 20 itulah. Sejak dulu lagi. Sebab itu kita wajib yakin. Jadi tak sepatutnya Allah ni dinding atau terhijab. Yang kita tak nampak apa? Mata hati kita gelap, tu punca dia. Tak ingat Tuhan. Kita lupa Tuhan pasal mata hati kita berkelabu. Bukan Tuhan tak ada, Tuhan ada. Tapi kita tak boleh nampak dengan mata hati, sedangkan dalil sekeliling kita ni cukup jelas. Hingga Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu apa kamu tak melihat? Habis tak ada sangat tengok diri kita ni sendiri. Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda wujud Allah cukup jelas apa yang ada pada diri kita. Jadi Allah Ta'ala ni tak boleh ditindih. Tak sepatutnya dihijab. Pasal apa kita tak nampak? Hati kita tuan-tuan. Mula-mula mak kita lahirkan kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap satu kanak-kanak dilahir putih bersih tuan-tuan, suci. Apabila kita masuk dah umur balik, mula pen jalan. Kita buat maksiat, titik-titik hitam kena hati kita. Kita tak laksana perintah Allah, tinggal sembahyang, hitam titik lagi, titik-titik sampai akhirnya hati kita gelap. Tanda hati gelap tuan-tuan sekalian, tak rasa terkejut bila buat maksiat. Kita akan jumpa min alamatin mautil qalbi, tanda mati hati. Tak rasa rugi bila kita tak buat taat, tak rasa bersalah bila kita buat maksiat. Hati kita terlampau gelap tuan-tuan. Orang panggil mati hati. Hati terlampau gelap. Maksiat gelap hati kita langsung tak nampak, tak ada cahaya, tak ada nur. Wal'iyatubillah. Kalau kita tuan-tuan tak tunaikan sembahyang 5 waktu, tak rasa bersalah, tak rasa rugi, ingat tuan-tuan, mati hati. Aduh, ada orang buat maksiat tak rasa apa-apa, itu tanda mata hati, hati mati. Tapi kalau mata hati kita cerah tuan-tuan, takut tuan-tuan, takut maksiat, takut. Ada seorang tuan-tuan, ulama nama Hasan Al-Basri. Cerita ni dalam kitab Minhajul Abidin. Saya baca minggu lepas di
di sebuah surau di Manjung. Hasan Al-Basri ni sampai berita kat dia satu hadis. Manusia yang terakhir keluar daripada neraka, dia duduk dalam neraka 1000 tahun. Nama dia Hannan. Bila 1000 tahun dia kena duduk dalam neraka, kemudian dah 1000 tahun dia duduk neraka, dia menyeru nama Allah, Ya Hannan, Ya Mannan. Dia dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada neraka, masuk syurga. Setelah 1000 tahun dia duduk dalam neraka. Bila hadis ni sampai kepada Hasan Al-Basri, dia angkat tangan, Ya Allah Tuanku, jadikanlah aku Hannan. Anak murid dia terkejut, Tok Guru, 1000 tahun Tok Guru duduk neraka ni lebih baik daripada kekal neraka selama-lama. Kerana kalau masuk neraka kekal tak keluar-keluar lagi teruk juga. Baik tu kita jagalah akidah kita, jangan rosak agama kita. Kalau akidah kita rosak, kita masuk neraka tak keluar-keluar dah sampai bila-bila. Anak kita hafal Quran pun tak boleh tolong. Anak kita ulama pun tak boleh tolong. Apa tak boleh bantu kita kalau kita batal rosak akidah kita. Baik tu kita peliharalah akidah kita elok, jangan sampai hati kita mati. Tanda hati mati, tak terkejut bila buat maksiat, tak rasa bersalah, tak rasa rugi bila meninggalkan syaitan. Kalau nafsu ammaratun bisu, kalau masuk kategori nafsu, nafsu dah masuk ammaratun bisu, hati cenderung nak buat maksiat, tidak teringin nak buat taat. Tu alamat-alamat ammaratun bisu. Takutlah tuan-tuan. Itu dia. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, tak sepatutnya Allah Ta'ala dapat dihijab oleh sesuatu. Apa sesuatu? Cuba tuan-tuan perhati orang yang jauh daripada Allah, pasal apa? Kerana perniagaan dia menyebabkan dia lupa pada Allah. Itu yang hijab dia tu. Mungkin kerana kenderaan dia, mungkin kerana jawatan dia, mungkin kerana duit ringgit dia. Jangan ni semua menghijab kita. Kita fikir balik, kita dapat jawatan memang dulu kita ada jawatan ke? Tak, tak ada. Allah bagi amanah. Allah uji dengan jawatan. Ujian Allah tuan-tuan, ada yang senang, ada yang susah. Susah kemiskinan, kemiskinan satu ujian. Tapi ada orang diuji dengan kekayaan. Nak tengok kita berjaya tak berjaya. Kita susah, adakah dengan susah kita bertambah jauh pada masjid, bertambah jauh daripada ibadat? Kalau bertambah jauh, kita gagal. Tapi dengan kesusahan kita lagi rajin main masjid, kita berjaya. Kita senang, dulu kita susah lah, kita senang. Dengan senang kita tu, kita lagi rajin main masjid, lagi rajin beribadat, lagi rajin mengaji, kita berjaya. Kalau tengok-tengok kita jadi kaya, kita tak main masjid, kita gagal. Ya tak? Begitu juga sebaliknya, jawatan ke apa semua, kan? Seperti mana Allah sebut dalam Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu, siapa yang lebih baik daripada kamu amalan dia. Jadi ujian susah, ujian senang, nak tahu gagal tak gagal, apakah kita bertambah dekat dengan Tuhan atau kita bertambah jauh daripada Allah. Kalau bertambah jauh, itu hijab lah tu. Kalau bertambah dekat, alhamdulillah. Allah sebut wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan apa yang ada di dunia ni untuk kamu. Ada kenderaan, mudah main masjid. Ada duit, senang sedekah. Ada jawatan, senang tolong Islam. Lagi jawatan kita lagi besar, lagi mampu kita nak tolong Islam. Nak tukar bumbung, kita ada jawatan 2-3 juta tu kita send. Nak tukar bumbung masjid tak? Apa payah kita ada jawatan. Peluang untuk dapat duit, pakai kebaikan banyak. Lagi jawatan kita lagi besar, lagi mudah kita tolong Islam. Kan? Jadi dia tak jadi hijab. Bahkan dia bantu kita untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tuan-tuan, kalau sebaliknya hijab. Saya tuan-tuan pernah dibawa oleh seorang general manager. Dia ni
general manager di Lahad Datu, ladang Bostik. Bostik ni tuan-tuan, dia koperasi angkatan tentera di Sabah. Lahad Datu tu banyak ladang-ladang dia. Kawan saya ni dia general manager. Dia bawa saya tuan-tuan pergi duduk dengan dia seminggu di ladang dia tu, tengah hutan tu, tengah kebun sawit di Lahad Datu. Saya tengok perangai dia. Pagi-pagi sebelum subuh dia bangkit, dia buka pintu masjid, dia tarhib. Bila ada bos ni main masjid, pegawai tak main tak syok, agak main benda pun benda. Seminggu sekali dia pergi ambil di Lahad Datu, panggil ustaz main mengajar. Kalau ustaz tak ada, dia bagi tazkirah. Jawatan dia tu tak ganggu ibadat dia tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita bukan ada banyak orang. Dia seorang tu dia ada setengah ikan, pokok getah 20 batang, tak sembahyang subuh. Dia meri getah sebelum subuh, ni bawa lampu tak kepala. Ada tengah ikan. Kawan tu berpuluh-puluh ribu hektar, tak ganggu dia ibadat tuan-tuan. Tu ada seorang tuan-tuan, saya tak kenal dia, pergi kedai dia, Masya Allah, di kampung Raja Sungai Petani. Saya buat kuliah subuh situ. Kuliah subuh mesti ada jamuannya. Dia bagi makan nasi lemak semua yang hadir. Lauk dia ayam, paha ayam. Satu hari saya nak cetak tuan, nak buat ni jualan-jualan saya, nak buat dia punya label. Saya ajak kawan-kawan pergi bawa kedai dia. Rupanya dia seorang token printing tuan-tuan. Cukup maju di Sungai Petani tu. 5 waktu sembahyang tak tinggal. Walaupun dia mempunyai makna ni. Tadi saya jumpa Pak Mat Western. Pak Mat Western ni tuan-tuan tu, saya pergi rumah dia tadi, saya sampai awal, saya pergi makan bawa di kedai dia, pergi sembang dia. Dia tengok masjid-masjid keliling tu semua dia bantu. Kalau musim banjir dia hantar satu trailer berat, hantar sana hantar sini, bantu sana bantu sini. Kekayaan tu memudahkan dia buat ibadat, bukan jadi hijab dah. Itu dia. Baik, itu kita kena faham Allah Ta'ala tak patut didinding. Tetapi kenapa kita lupa Tuhan? Mata hati kita tak nampak Tuhan kerana mata hati kita terhijab dengan sebab macam-macam dosa yang kita lakukan. Jumudul aini min qaswatil qalbi, wa qaswatul qalbi min kasratil dzunub, wa kasratul dzunub min nisyanil maut, wa nisyanul mauti min tulil amal, wa tulul amali min hubbid dunya, wa hubbud dunya ra'su kulli qati'ah. Nabi sebut tuan-tuan. Nabi kata apa? Keringnya air mata kerana kerasnya hati. Kalau mata tak boleh mengalir tuan-tuan, hati keras. Tapi kalau mata kita mudah jatuh air mata, mata lembut. Saya tak tahu betul tak betul cerita ni. Saya baca dalam Facebook. Lama dah, berapa tahun lepas. Kalau cerita ni betul lah. Kalau betul, alhamdulillah. Satu orang ditangkap oleh Tesco ni, Tesco belah kita ni. Dipanggil Tesco Bukit Bertajam. Satu ni yang Bukit Bertajam kan? Tesco Bukit Bertajam. Jadi pegawai keselamatan dia tangkap seorang curi. Dia curi buah apple kot. Buah apple, buah 5 biji tu. Kemudian dia ditangkap oleh pihak ni lah, pihak keselamatan. Dibawa pergi pada general manager. General manager Tesco tu Melayu. Dia tanya, pasal encik tahu tak curi ni dosa? Saya tahu. Kenapa encik curi? Dia kata, encik, anak saya 3 hari tak makan ustaz. Cik kata. Dia kata menangis. Awak hang tak kerja ke? Saya kerja lah encik, tapi sekarang ni tak boleh nak kerja. Pasal isteri saya masuk hospital dah 2 minggu. Anak saya kecil tak ada siapa jaga. Saya pun dah kena halau keluar daripada rumah sewa, tak bayar 3 bulan. Dan ni saya menumbang rumah kawan saya di dapur rumah dia. Tanya alamat semua. Jadi general manager ni hantar orang pergi tengok betul yang tuan, anak dah melepak dah, tiga orang tak makan 3 hari, dah lembek dah. Memang cek isteri dia ada di hospital berapa minggu, dah 2 minggu. Lama apa general manager ni buat? Dia suruh pergi ambil biskut lah, roti lah, bubur 1 karung, suruh pergi hantar. Esok mai jumpa saya, dia bagi kerja pula tuan. Orang hati lembut, dia dengar kesusahan orang, menangis air mata dia, meleleh. Inilah tanda hati lembut. Tapi kalau
Ayah mata payah keluar, fahamlah hati kita keras, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa hati boleh keras? Kesusahan orang kita tak boleh rasa sedih. Wa kasratul qalbi min kasratiz dzunub. Kerasnya hati kerana banyak sangat dosa. Tuan-tuan jangan main dengan dosa. Dia boleh mengeraskan hati, menghitamkan hati, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia makna banyak dosa? Wa kasratuz dzunub min nisyanil maut. Banyak dosa kerana lupa mati. Ingat mati tuan-tuan. Sakit, masya-Allah. Wa nisyanul mauti min tulil amal. Lupa mati kerana banyak sangat cita-cita, angan-angan. Wa tulul amal min hubbid dunya. Panjang angan-angan kerana cinta kepada dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia kerana inilah dikatakan sebagai ra'sul kulli khati'ah, kepala ibu segala kejahatan. Jadi kita cubalah tuan-tuan, penyakit-penyakit hati ni jangan bawa sampai kerasnya hati. Betulkah Allah Ta'ala ni boleh dihijab? Kata Syekh Ibn Atta, izlau hajabahu. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala boleh dihijab syai'un oleh sesuatu. Seperti orang kata, aku ni khata aku menyebabkan aku lupa Tuhan. Pangkat aku yang menyebab aku lupa Tuhan. Rumah besar aku boleh menyebab. Betul ke cakap-cakap dia macam ni? Kalaulah makna Allah Ta'ala boleh dihijab, la satarahu ma hajabahu. Nescaya makna kata menutuplah oleh apa yang hijab ni akan Allah Ta'ala. Allah ni pula boleh dilindungi, dilitupi. Boleh makna kata ditutup, menutup sesuatu tu akan Allah. Tak boleh. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, mana boleh tutup. Tuan-tuan, ada dua orang. Seorang Pak Mat, badan gemuk tinggi, gemuk lagi. Satu budak baru beranak. Layakkah budak baru beranak nak lindung kita sampai tak nampak Pak Mat? Menasabah ke? Aku tak nampak Pak Mat yang gemuk tu. Pasal apa hang tak nampak? Budak baru beranak lindung dia. Apa repet? Tak logik. Kita kata Allah Maha Besar. Bila Allah Maha Besar, yang lain semua kecil. Yang kecil boleh lindung Tuhan. Pelik dia, aku tak terima dia kan. Menasabah. Bukan budak kecil lindung Pak Mat. Tu mata tak nampak. Tu yang sebenarnya. Pasal apa kita tak nampak Tuhan? Sebab hang patilah apa pun. Hang nak boleh melihat, Allah bagi melihat. Hang boleh bercakap, Allah bagi bercakap. Hang boleh berjalan, Allah bagi berjalan. Hang boleh fikir, Tuhan bagi fikir. Hang tu pun Allah bagi jadi. Tutut hang lupa Tuhan. Nasabah. Ada seorang tuan cerita, saya baca masa saya sekolah rendah dulu. Dia buat cerita bacaan lah. Ada seorang budak perempuan, budak sekolah menengah. Dia kayu basikal di sekolah dengan kawan dia. Balik tuan-tuan sekalian, hujan lebat. Dia lindung di kedai kopi Pak Mat. Pak Mat tengok budak ni lindung kedai dia, main duduk sementara tunggu hujan seriat, dia bancuh kopi panas-panas. Bagi roti bakar seorang sekepin. Budak perempuan ni puji Pak Mat, terima kasih Pak Mat. Pak Mat bagi kopi syawal kat kami tengah sejuk. Dia puji Pak Mat meleleh. Pak Mat kenal budak ni. Budak ni dengan mak pak dia melawan cakap kami. Dengan mak dia cakap kasar. Dengan Pak Mat lembut dia pun. Pak Mat kata, no, Pak Mat baru sehari bagi hang kopi sekepin, kopi secabat. Yang mak hang tu belah hang pada kecil, hang kasar dengan dia. Patut ke? Dengan mak hang yang duk bagi hang makan daripada kecil, hang lupa jasa-jasa mak hang. Pak Mat baru bagi roti sekepin. Apatah lagi Allah Ta'ala yang menghidupkan kita. Semua kita dapat daripada Allah. Tak patut sangat kita lupa Tuhan. Tak patut Tuhan tu dilindung oleh harta benda kita. Sebab harta benda kita tu Allah yang bagi. Kepandaian kita pun Allah bagi. Rezeki kita, duit ringgit kita, kenderaan kita, rumah kita. Mana kita mak kita beranak-beranak terus ada kereta, mana ada. Semua mai kemudian Tuhan bagi.
sepatutnya dengan nikmat yang kita dapat tu lagi kita ingat Tuhan. Patut dia lebih betul. Sebab itu Tok Syekh berhujah tak sepatutnya. Walau kana lahu satirun, kalaulah Allah Ta'ala ni boleh di satirun ni macam tirai, boleh dilindungi, kan? Kalau sekiranya Allah tu boleh dilindungi, ada satu kuasa boleh melindungi Allah, lakana li wujudihi hasirun, nescayalah wujud Allah itu dia ada hasirun, ada yang boleh, makna kata boleh mengurung Allah, menutup Allah sampai orang tak boleh nampak. Tak munasabah ada satu kuasa boleh tutup Tuhan yang maha besar, tak boleh. Sebab makna kata kita ni, makna kata di bawah kuasa Allah. Allah tak ada satu kuasa boleh menutup dia, melindungi dia, menghalang dia daripada dilihat. Tapi yang menyebabkan kita tak nampak kerana kita ni mata hati kita kelabu. Itu cerita dia. Wa kullu hadiran li syai'in, kalaulah sesuatu tu mampu mengurung Allah Ta'ala sampai orang tak nampak, fahuwa lahu khahirun, Allah dah, mana sesuatu dah jadi khahirun, berkuasa. Bukan Allah yang berkuasa, sesuatu tu berkuasa. Tak logik pada akal, sebab firman Allah Ta'ala, wa huwal khahiru fawqa ibadihi, dialah Allah Ta'ala tu khahir, berkuasa. Kita ni makhur dia. Allah tu qadir, kita ni maqdur dia. Allah tu berkuasa, kita ni dikuasai oleh Allah Ta'ala. Wa huwal khahiru fawqa ibadihi, sedangkan Allah Ta'ala lah makna kata yang menguasai segala-galanya ke atas hambanya. Jadi kesimpulan kita, Allah tak boleh dihijab. Yang terhijab hati kita, kerana hati kita gelap, tuan-tuan. Bagaimana nak bagi cerah dia? Ni mai kita dengar apa nasihat para alim ulama. Banyak caranya, tuan-tuan, Masya Allah. Pasal apa? Pasal hati kita gelap kerana kita banyak dosa. Langkah pertama, kita bertaubat daripada segala dosa kita. Ingat balik dosa-dosa kita yang zahir dan yang batin. Bukan yang zahir saja, minum arak, berjudi, tinggal semayang. Kita selesai dengan Allah Ta'ala sebelum kita diambil oleh Tuhan. Ingatkan balik, oh aku lama tak semayang, baru mula semayang. Kita qada setakat kita mampu. Puasa kita pun begitu, tuan-tuan. Jangan kita mati. Orang mati tu, kalau aku Tuhan hidup balik, aku nak hidup qada semayang tu. Tak payah dah mati, nak qada lagu mana. Masa hidup ni, cuba saya payah kita qada. Menyesal, bertaubat, kita qada balik yang kita tinggal. Kan? Dosa zahir kita bertaubat cara zahir, terutama dosa batin. Dosa batin ni, tuan-tuan, berkaitan dengan sifat takabur yang kita ada pada kita, sombong. Kita sombong dengan orang, kita bertaubat. Kita bersifat hasad, dengki. Ini semua dosa-dosa batin. Riak, ujung, ini semua tuan-tuan, zahir dan batin. Bila kita bertaubat, itu namanya takhalli. Takhalli. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah amat kasih hambanya yang bertaubat. Bila Tuhan kasih kat kita, dia buat apa? Dia campak kepada kita perasaan kasih untuk buat ibadat. Tok Guru saya kata, tanda Tuhan sayang kat kita, Tuhan campak di hati kita, sayang nak buat ibadat. Sayang nak baca Quran, sayang nak semayang, sayang nak main masjid, sayang nak mengaji, sayang suka bersuka. Suka ni alamat dan tanda Allah sayang kat kita. Jangan buang, tuan-tuan, terus pupuk kasih sayang Allah ni sehingga kita mati dalam keadaan Tuhan sayang kat kita, insya-Allah. Itu yang pertama. Dengan itu kita buat ibadat. Buat ibadat ni, tuan-tuan, kita terpaksa bermujahadah, bersungguh-sungguh. Paksa. Tak paksa tak boleh. Sebab Tuhan letak syarat paksa. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami buat ibadat, kami akan makna kata tunjuk jalan kat dia. Tuhan tolong kita, tuan-tuan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lepas payah, Tuhan bagi senang kita beribadat.
Jadi mula-mula paksa, lepas tu biasa. Tu yang kedua. Proses kedua dipanggil tahalli. Dipanggil tahalli. Bila kita ada tahalli, kita bertaubat, ada tahalli, sungguh-sungguh buat ibadat, Allah datangkan tajalli. Seperti mana disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Nabi kata, barang siapa makna kata mengamalkan ilmu yang dia tahu, ilmu syariat, sungguh-sungguh buat ibadat wajib dan sunat, maka Allah bagi ilmu yang dia tak tahu, iaitulah ilmu hakikat. Kan? Itulah tajalli daripada Allah. Allah tuangkan nur. Allah tuangkan nur dalam hati kita, tuan-tuan. Hati kita lapang, seronok nak buat ibadat. Dia main rasa seronok, lazat, manis, sedap dan sebagainya. Itu kita nak besar, tuan-tuan yang sekalian. Bila jiwa kita tenang beribadat, mudah meninggalkan maksiat. Allah sampai pada kita satu khabar gembira daripada Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang nafsu mutmainnah. Siapa nafsu mutmainnah? Nak buat ibadat mudah, tenang jiwa. Nak buat ibadat tak susah payah. Nak meninggal maksiat pun dengan begitu mudah. Ini nafsu mutmainnah. Bila kita nak mati, tuan-tuan, Allah hantar surat jemputan kat kita. Surat jemputan tu berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu pada Tuhan kamu dalam keadaan kamu diredai dan meredai. Tuhan redha kita, kita redha Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu bersama-sama hamba-Ku. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga. Itulah kebahagiaan yang paling hebat, tuan-tuan. Kita mati, Tuhan jemput kita masuk syurga. Siapa ada? Nafsu mutmainnah. Nak capai nafsu mutmainnah, tuan-tuan kena bermujahadah. Tuan-tuan kena bertakali dan bertahali. InsyaAllah Allah tuang dalam hati kita yang dinamakan nur. Allah tajalikan nur ke dalam hati kita. Tenang jiwa kita nak buat ibadat. Bila nak mati, Tuhan jemput kita, tuan-tuan. Tuhan jemput kita. Inilah tahap yang paling rendah, tuan-tuan, dalam masalah kerohanian. Sebab itu saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian, bersungguh-sungguhlah kita bermujahadah. Dengan pertamanya kita bertaubat, ingat balik dosa kita, kita bertaubat bersungguh-sungguh. Yang kedua, tuan-tuan, bersungguh-sungguh kita buat ibadat. Sampai satu peringkat jiwa kita tenang dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita dalam bahaya, tuan-tuan. Tak sampai mutmainnah, dia mula-mula iaitu ammaratun bisu, kira nak buat jahat saja. Itu beratlah. Kalau Allah bagi tuan-tuan hidayah dan petunjuk, tuan-tuan main masjid mengaji, tuan-tuan angkat lagi, rendahkan lagi nafsu, tuan-tuan, sampai nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni dia, tuan-tuan, dia mengkritik kejahatan, tapi dia belum dapat kekuatan untuk buat baik. Kalau dia sungguh-sungguh lagi, Allah angkat dia, tuan-tuan, kepada nafsu yang panggil mulhimah. Mulhimah boleh buat ibadat, dia main masjid buat ibadat semua, tapi hati masih ada riak, ujub dan sebagainya. Kalau dia lagi istiqamah tuntut ilmu, mujahadah, Allah letak dia mutmainnah. Bila mutmainnah ni, insya-Allah dia dibahagiakan oleh Allah. Bila dia nak mati, Allah jemput dia dengan satu surat jemputan yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita faham dan kita boleh beramal. Saya pun bukan setakat saya menyuruh orang, mudah-mudahan saya pun dapat makna kata mengamalkan apa yang saya kata tadi. Jadi semua ni saya petik daripada kalam ulama-ulama kita yang kita sama-sama tahu dan sebut sebagai makna akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu
segi ilmu tauhidnya berpandukan sifat 20 seperti yang diajar oleh Imam Mansur Maturidi, Imam Abu Hasan Sy'ari. Di segi fiqahnya kita berpandukan mana salah satu pada mazhab yang 4. Bagi kita mazhab kita di Malaysia ni kebanyakannya bermazhab Syafi'i. Di bidang kesufian dan ilmu tasawuf kita berpandukan Syekh Junaid Al-Baghdadi dan imam kita Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Termasuk kitab hikam ni terkandung daripada apa yang disimpulkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Syarah yang saya sampaikan tadi kebanyakannya saya kutip daripada kalam-kalam Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Alhamdulillah. Wallahu a'lam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bisalihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyaikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.